Bismillah. Alhamdulillah. Dulu sahabat pakai teropong dulu. InsyaAllah sambungan kitab Faridatul Faraid. Sambungan kelas pengajian kitab Faridatul Faraid. Sambungan kelas pengajian kitab Faridatul Faraid. Waalaikumsalam yang hadir. Terima kasih yang hadir. Sambungan kitab Faridah Sambungan kelas pengajian kitab Faridatul Faraid. Sambungan kelas kitab Faridatul Faraid. Ni kitab ke depan ni, kitab Faridatul Faraid, tapi saya pakai edisi lain. Saya pakai edisi baru sebelumnya ni. Faridatul Faraid. Kitab yang ni saya tak tahu lagi lah dalam TikTok shop tu, kat dalam bag tu dia punya stok banyak lagi ke tidak tu saya tak pasti lah. Nanti saya cuba kontak seller lah. Kalau habis nanti saya cuba kontak seller balik. Tolong share, tolong tap screen sahabat semua. Terima kasih yang bantu, yang support, yang singgah. InsyaAllah. Okay, dalam 5 minit lagi kita mula insyaAllah. 5 minit lagi kita mula insyaAllah. Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Pagi tadi Alhamdulillah dengan taufik Allah kita dah dapat sambung pengajian kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab yang ni pagi tadi Alhamdulillah daripada Muqaddimah kita sambung Muqaddimah hari tu. Yang ni saya nak sambung kitab ni pula, kitab Tauhid juga, kitab Faridatul Faraid. Terima kasih yang sudi hadir. Terima kasih yang sudi hadir. Yang tak ada kitab nanti cuba dapatkan kitab lah. Bila kita mengaji ada kitab, seronok sikit. Kita boleh tengok-tengok, kita boleh ulang-ulang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Moga-moga antum semua sihat wal afiyah insya-Allah. Saya doakan antum semua sihat wal afiyah insya-Allah. Tak nampak pula kipas ni. Tak nampak kipas ni. Tak apalah. Sinilah. Okey, kalau dah standby insya-Allah sekejap lagi dalam 2 minit 3 minit lagi kita mula. Sambungan kitab hari itu kita bacakan muqaddimah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan cuba baca 1 jam lah. Cuba tanya sahabat, siapa yang hari itu sahabat ada ikut kitab Faridah ni, kitab Faridatul Faraid ni, siapa ada ikut hari itu sampai mana sampai mana hari itu? Tolong kongsi sikit. Terima kasih yang sudi hadir, yang sudi support, yang sudi memberi salam, yang sudi berkenal-kenalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada beli-beli barang dalam TikTok shop saya tu, terima kasih banyak-banyak lah. Nanti jemput singgah lah dekat saya punya TikTok shop tu, ada macam-macam barang saya letak dalam tu. Boleh bantu-bantu saya jugalah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai usaha ikhtiar asbab lah, cari tambah-tambahan rezeki insya-Allah. Jadi terima kasihlah yang sudi beli. Mudah-mudahan saya niatkanlah pahalanya semuanya untuk antum semua. Mudah-mudahan semoga yang sudi support dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat semua insya-Allah. Okey, sambungan. Waalaikumsalam semua yang beri salam. Waalaikumsalam semua yang sudi singgah walaupun sebentar. Terima kasih kerana sudi singgah sebentar. Mudah-mudahan dapat berkah dan rahmat daripada majlis ilmu kita insya-Allah.
La haula wala quwwata illa billah. Tolong share-sharekan lain, share-sharekan dalam grup-grup WhatsApp kalau ada. Boleh jadi ada kawan-kawan kita yang nak mengaji, yang nak belajar. Mari sama-sama kita ajak kawan-kawan kita mengaji. Risau bimbang dengan ibadat, risau bimbang dengan ilmu. Insya-Allah jadi asbab Allah Taala terima. Allah Taala terima amal ibadah kita. Siapa pun kita wajib kita menuntut ilmu. Insya-Allah sekejap lagi kita mula sambungan kitab Faridatul Faraid. Jadi kitab Faridatul Faraid ni saya ada baca di tempat lain. Ada di 2 tempat, 3 tempat saya baca kitab ni juga. Pun masih awal juga. Jadi kalau kawan-kawan yang tak ada kitab ni boleh dapatkanlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang sudah hadir. Siapa ni? Kawan-kawan semua minta maaf kalau saya tak dapat nak sebut, nak panggil nama-nama kawan-kawan semua. Muka surat 10 kot. Okey, baik. Jadi kitab ni, ini kira kelas tambahan ni. Memandangkan hari ni saya tak ada kelas, jadi saya ambil waktu ni untuk bacakan kitab ni untuk kawan-kawan, khususnya untuk kawan-kawan di TikTok ni yang ada mengikuti kelas pengajian saya, yang tak dapat ikut daripada awal tu hari. Jadi saya ambil masa ni untuk baca daripada awal balik. Secara beransur lah. Nanti kalau ada masa lapang lagi, saya sambung lagi, insya-Allah. Tolong doakan ke Subhanahu Taala, boleh kongsi-kongsikan dengan sahabat-sahabat ilmu yang sangat penting di dalam ibadat kita, iaitu ilmu akidah. Terima kasih banyak-banyak yang tolong share. Terima kasih banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa tadi? 10 Muka surat 10. Jadi siapa yang ada boleh buka kita nak mula dah, insya-Allah. Untuk tidak melengahkan waktu, insya-Allah. Bermula ilmu tauhid. Terima kasih ni. Ni siapa ni? Terima kasih sahabat. Tolong jemput kawan-kawan kita yang lain, ajak kawan-kawan kita belajar, ajak kawan-kawan kita berjinak-jinak dengan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya Nabi pernah bersabda, yang maksudnya Nabi pernah berkata dengan para sahabat. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, adakah kamu suka kalau aku nak tunjukkan wajah-wajah mereka yang Allah Ta'ala akan merdekakan daripada api neraka? Pada satu masa Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, adakah kamu suka kalau aku nak khabarkan kepada kalian? Adakah kalian suka? Adakah kalian mahu seandainya aku nak mengkhabarkan kepada kalian wajah-wajah mereka yang Allah Ta'ala akan memerdekakan, menyelamatkan mereka daripada azab neraka Allah besok di hari kiamat? Lalu sahabat pun menjawab, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makna, ya Rasulullah, kami nak tahu siapakah gerangan orang-orang yang Allah Ta'ala akan merdekakan mereka di hari kiamat besok daripada azab neraka Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah, pandanglah wajah-wajah orang yang mengajarkan ilmu-ilmu akhirat, dan pandanglah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu. Tengoklah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu, tengoklah wajah-wajah orang yang menyebarkan ilmu, yang mengajar ilmu yang bermanfaat. Itulah wajah-wajah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerdekakan, menyelamatkan mereka daripada azab neraka Allah besok. Sahabat-sahabat yang diridai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, anak isteri kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita, semuanya sekaliannya tidak terkecuali walau seorang pun, mudah-mudahan tergolong di dalam golongan ni. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Terima kasih sahabat yang hadir, yang sudi kongsikan. Insya-Allah, untuk tidak melengahkan waktu, mari kita mulakan kelas kita, insya-Allah. Kitab Faridatul Faraid pada muka surat 10. Tak dah cuba krim durian belum? Mana saya punya mic? Mana mic saya? Mic berhilang. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, ahsanul khaliqin. Sekejap sahabat, saya cari saya punya mic. Mana mic saya letak tadi? Ya Karim, ada dah.
Ya Allah ya Karim. Ni mic. Apa nak beli mic ni pun boleh tengok kat situ ada, insya-Allah. Mic. Baik. Suara clear tak sahabat? Azman, okey tak? Suara clear tak, Azman? Alhamdulillah. Sahabat, terima kasih. Okey, jom. Jangan melengah lagi. Semangat insya-Allah. Kita betulkan niat kita nak belajar kerana Allah. Kita belajar, kita mengaji, kita mendengar kerana Allah, kita hadir kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat, petunjuk, hidayah ke atas diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tersebar keberkahannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tersebar keberkatan sebagai penuntut ilmu ni kepada anak isteri kita, sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan, kesilapan-kesilapan kita dalam ibadah agar dapat kita perbaiki dan perbetulkan dalam usaha kita untuk mencari bekalan akhirat, insya-Allah. Okey. Baik, muka surat 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 10. Muka surat 10 Azman, muka surat 10 Azman. Muka surat 10 Saya tak ada kitab tapi nak dengar. Boleh. Kalau dengar tu sambil-sambil dengar, sambil-sambil buat nota, sambil-sambil buat catatan, insya-Allah. Baru mula sesi kedua. Kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Liridha illahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkahan dan keberkatan dalam majlis ilmu kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman wa fahma ya kashifal mushkilat, ikshifil hujuba 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani hatta nattali'a 'ala khafiyyati hadhihi al-masail واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kucing ni. Baik. Muka surat 10 sahabat kitab Faridatul Faraid, muka surat 10. Terima kasih yang hadir. Tap screen please. Tap screen please. Mudah-mudahan berhamburan. Mudah-mudahan berhamburan ilmu yang benar ini. Akidah Ahlussunnah. Pada zaman ni, pada akhir-akhir zaman ni banyak di kalangan kita yang meninggalkan belajar ilmu akidah. Waalaikumsalam. Sedangkan ilmu akidah ni ilmu yang sangat-sangat penting, ilmu yang menjadi tunjang, ilmu yang menjadi dasar. Akidah ni perkara yang menjadi dasar, yang menjadi tunjang di dalam ibadah kita.
Jadi mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita pastikan akidah kita, pegangan kita, kepercayaan kita bertepatan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di dalam golongan orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, selamatkan anak bini kita, keturunan kita sampai kiamat daripada terpedaya terpesong mengikut fahaman-fahaman yang selain daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insya-Allah. Terima kasih sahabat yang sudi hadir, yang sudi support. Allah sahaja yang membalas segala kebaikan, kebajikan antum. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat kali ganda kebajikan untuk antum semua dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan antum semua dunia dan akhirat. Begitu juga ahli keluarga kalian semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Aduh, Ustaz Anwar. Ahlan Ustaz, doakan saya Ustaz. Ustaz Anwar, salam kenal Ustaz, doakan saya. Baru nak belajar baca kitab ni. Baru nak belajar baca kitab Ustaz. Kalau salah tolong tegur Ustaz. Kalau salah, kalau ada khilaf tolong tegurlah. Saya baru nak belajar baca kitab tauhid ni. Saja nak kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan jadi saham saya. Mudah-mudahan jadi bekalan saham akhirat saya, mudah-mudahan insya-Allah. Dan kepada kawan-kawan yang sudi share, yang sudi bantu majlis ilmu ni, mudah-mudahan menjadi saham akhirat antum semua juga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ilmu tauhid itu. Jadi pertama-tama sekali sebelum kita masuk ke dalam perbahasan, sebelum kita masuk dalam perbahasan isi kandung ilmu yang nak disampaikan, terlebih dahulu mestilah kita mengetahui, mengenali, memahami ilmu yang kita sedang bacakan ni, kitab yang sedang kita bacakan ni, apa isi kandungnya, nak membicarakan tentang apa. Adakah kitab Faridatul Faraid ini ataupun kitab tauhid ini nak membicarakan tentang solat, ataupun nak membicarakan tentang puasa, atau nak membicarakan tentang haji, tentang umrah, ataupun nak membicarakan tentang sifat mazmumah, sifat mahmudah. Baik, jadi sama-sama kita sama kita fahami insya-Allah. Dan bicara itu tadi, bermula ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid ni, pengetahuan yang bersangkut paut dengan tauhid ni. Apa dia ilmu tauhid ni? Ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Perhimpunan, perkumpulan daripada barang yang diiktikadkan. Makna dalam ilmu ni, Allahumma salli ala Muhammad, dalam ilmu ni, ilmu tauhid ni nak membicarakan tentang perkara-perkara yang menjadi pegangan, di dalam hati, yang menjadi kepercayaan di dalam hati seseorang. Ini ilmu tauhid ni. Kalau orang tanya ilmu tauhid tu nak cerita tentang apa? Ada apa dalam ilmu tauhid tu dibicarakan tentang apa? Nak cerita tentang apa ilmu tauhid ni? Pengisian itu. Iaitu apa tadi? Perhimpunan, perkumpulan ilmu ataupun pengetahuan tentang perkara yang diiktikadkan, yang dipegang dalam hati, kerana di dalam hati manusia ni terdapat pelbagai pegangan, terdapat pelbagai kepercayaan. Ada kepercayaan dan pegangan yang betul, ada pegangan dan kepercayaan yang sesat, lagi menyesatkan. Kadang-kadang menyebabkan seseorang itu jadi orang yang fasik dengan sebab pegangan dalam hati. Kadang-kadang menjadikan seseorang itu kufur dengan Allah dengan sebab kesalahan i'tikad. Dan kadang-kadang
menjadikan ataupun meletakkan seseorang itu dalam kumpulan ataupun dalam kelompok orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajiblah bagi diri kita muslimin muslimat yang mukallaf khususnya belajar mengetahui agar dapat kita memastikan, agar dapat kita membezakan manakah akidah yang betul, agar dapat kita pegang, agar dapat kita gunakan, agar dapat kita amalkan, dan apa pula pegangan yang salah agar dapat kita berusaha menjauhkan diri ataupun mempertahankan akidah kita daripada terikut, terpesona, terpedaya dengan fahaman-fahaman ataupun akidah-akidah yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi fasik ataupun jadi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kenapa diwajibkan belajar ilmu tauhid? Meskipun kita dilahirkan sebagai orang Islam, meskipun kita dilahirkan di kalangan ibu bapa yang muslim, yang beriman, tidak bermakna kita boleh berpeluk tubuh, membiarkan diri kita tanpa pengetahuan yang sebenar, tentang kefahaman yang betul terhadap apa itu iman, apa itu akidah. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang mengambil sikap tak nak belajar ilmu tauhid, tak nak belajar ilmu tauhid, tak nak belajar ilmu akidah ni dengan alasan, kenapa aku nak belajar? Aku bukan orang kafir. Kenapa aku nak belajar? Aku bukan orang tak beriman. Kenapa aku nak belajar ilmu tauhid? Bukan aku nak berhujah dengan siapa-siapa. Baru ni 2 hari lepas ada sahabat kita, dia berkata, Ustaz, ada sahabat saya, dia kata kita tak perlu nak belajar ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 ni kita tak perlu nak belajar. Kenapa? Dia kata kita bukan nak berhujah dengan siapa-siapa. Kenapa kita nak belajar ilmu tauhid ni? Kita bukan ada nak berdebat, nak berhujah dengan siapa-siapa. Sebenarnya pertanyaan tu pun dah menunjukkan niat dia menuntut ilmu tu dah salah dah. Kalau kita niat nak belajar, kalau kita duduk dalam majlis ilmu nak belajar, niat yang salah dah. Niat dah salah dah. Belajar agama kerana nak berhujah. Kita belajar ilmu agama ni, ilmu tauhid ni bukan untuk nak berhujah dengan orang. Kita belajar ilmu tauhid ni nak memiliki kefahaman, agar kita memiliki kefahaman yang betul, supaya kita boleh pakai, supaya kita boleh guna, supaya kita boleh menjauhkan diri ataupun mempertahankan diri kita daripada terpesona, terpedaya, terikut dengan fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah. Itu niat kita belajar. Bukan niat kita belajar ni sebab nak berhujah dengan orang ni, nak berhujah dengan orang tu, nak berdebat sini, nak berdebat sana. Dah. Tujuan yang pertama sekali nak melepaskan tuntutan fardu ain kita. Kerana mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Bagaimana nak hasil ketakwaan, bagaimana nak hasil tawakal, nak hasil dalam hati kita sabar, redha dan sebagainya kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, bagaimana kita nak berkhidmat dengan Allah, bagaimana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah sebagai hamba yang sebenar-benar, kalau seandainya Tuhan itu sendiri kita tak kenal, Tuhan itu sendiri kita tak faham, kita hanya mengenal namanya, kita hanya mengetahui namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sedangkan kita tidak tahu apakah sifat-sifat yang selayaknya ataupun sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala agar dapat kita pegang, agar dapat kita i'tiqadkan dalam hati, dan apa pula sifat-sifat yang mustahil bagi Allah agar dapat kita sucikan hati kita daripada meletakkan sifat-sifat itu pada Allah. Bagaimana kita nak membezakan yang mana sifat makhluk, yang mana sifat Allah kalau seandainya kita tidak ada kefahaman, sahabat? Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama dulu-dulu bersusah payah mengarangkan kitab ni, mengarangkan ilmu ni, kerana nak apa tu? Kerana nak menolong kita umat akhir zaman. Kita tak sama macam zaman sahabat. Sahabat ni dia direct belajar tauhid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu tauhid ni, sahabat, adapun ilmu sifat 20 ni, sifat 13 ni adalah merupakan kaedah, formula untuk kita memahami perbahasan yang bersangkut paut dengan akidah yang betul di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat 20 ni merupakan satu kaedah yang dikarang oleh ulama agar mudah untuk kita memahami i'tiqad ataupun pegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi jangan kita menjadikan alasan sifat 20 ni tidak ada zaman Nabi, sahabat tak mengaji sifat 20. Itu alasan yang kita jadikan. Ini umpan yang kita jajal.
Inilah di antara umpan yang kita jaja pada masyarakat, meracuni pemikiran masyarakat agar meninggalkan ilmu sifat 20 ni. Na'udzubillah min zalik. Kalau nak katakan ilmu yang tak ada zaman Nabi, banyak sahabat. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Kita tengok tu. Kita apa? Iqra, Muqaddam. Nenek moyang kita semua dulu mengaji Muqaddam. Baru-baru ni aja ada Iqra, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Bukankah dalam kitab Muqaddam ataupun Iqra tu merupakan kaedah? Kaedah pembelajaran agar kita mudah membaca Al-Quran, agar dapat membaca Al-Quran dengan betul. Jadi apa salahnya? Kaedah tu? Kaedahnya berbeza tetapi maksud dan tujuannya sama. Orang mengaji Iqra, orang mengaji Muqaddam, ada yang mengaji kaedah Al-Baghdadi dan sebagainya. Itu adalah untuk apa? Nak memudahkan kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan betul. Asbab daripada belajar Iqra, asbab daripada belajar Muqaddam, asbab daripada belajar tajwid dengan kaedah Al-Baghdadi contohnya, daripada yang tak pandai baca Quran jadi pandai, yang salah baca jadi betul. Bukankah itu suatu ilmu yang baik? Sahabat, mari kita fikir sahabat. Mari kita fikir sama-sama. Bukankah itu suatu kaedah yang memudahkan orang yang jahil macam kita ni nak memahami, nak mempelajari Al-Quran? Jadi apa bezaannya di antara Iqra, kitab Muqaddam dengan kitab sifat 20 hari? Yang mana masing-masing kitab ni merupakan kaedah untuk menyampaikan kita kepada maksud. Kalau kitab Iqra tadi ataupun Muqaddam tadi nak menyampaikan maksud agar kita dapat memperbaiki dan memperbetulkan bacaan Al-Quran. Adapun kitab Tauhid ni, kitab Akidah ni adalah kaedah untuk kita memiliki, memahami, pegangan dan kefahaman akidah yang betul terhadap Allah. Jadi mereka ni sahabat, jahatnya mereka ni, khianatnya mereka ni, dengkinya mereka ni, dengan kita yang mengaji ataupun yang nak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni yang diajarkan oleh Abu Mansur Maturidiyah ataupun Abul Hasan Al-Asy'ari ni, dia menjaja, dia mengumpan masyarakat, dia meracuni pemikiran masyarakat, dengan alasan ilmu sifat 20 ni maknanya ilmu yang diada-adakan, ilmu yang tidak ada dalam Quran, ilmu yang tidak ada dalam hadis. Nabi tak pernah suruh mengaji sifat 20, Nabi tak ajar sahabat mengaji sifat 20. Jadi kita nak tanya, adakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu mengaji Iqra? Adakah mengaji Iqra? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, adakah mereka tu mengaji Iqra? Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Sampai Iqra berapa? Abu Bakar mengaji. Sayyidina Abu Bakar mengaji sampai Iqra berapa? Sayyidina Uthman mengaji sampai Iqra berapa? Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah sahabat, saya harap sangat pertolongan daripada sahabat-sahabat ni. Mari sama-sama kita war-warkan, mari sama-sama kita ajak masyarakat kita, kawan-kawan kita, selamatkan masyarakat kita, umat kita daripada terpengaruh, terpedaya dengan fahaman-fahaman ni. Mari kita sama-sama berganding bahu. Kita berusaha sungguh-sungguh, kita berikhtiar, selebihnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana usaha kita tak boleh memberi bekas, tapi niat kita nak menyebarkan, nak membangkitkan kembali semangat masyarakat kita agar kembali belajar balik akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mengaji ni, orang yang mengaji sifat 20 ni adalah di antara orang-orang yang membantu agama. Orang yang membantu nak mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah dia akidah yang dipegang sejak mula Islam masuk ke negara kita dulu. Inilah dia. Pegangan nenek moyang kita. Daripada dulu lagi. Kemudian datang golongan-golongan yang kemudian ni mengatakan tak perlu dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tak tolong sahabat, siapa yang nak tolong? Kalau bukan kita yang nak tolong, siapa yang nak tolong sahabat selamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni? Siapa yang nak mempertahankan sahabat? Kalau sekarang ni kita ambil sikap peluk tubuh, tak nak ambil berat, tak nak ambil peduli, tak nak belajar ilmu ni, tidak mustahil akan terkubur. Bila dah terkubur besok, bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, keturunan kita nak belajar akidah? Adakah kita redha? Adakah kita rela? Adakah kita seronok? Anak isteri kita ataupun keturunan kita besok dibimbing oleh orang-orang yang memiliki akidah yang sesat? Jadi sekarang ni kita kena buktikan. Kita dulu kena buktikan. Mudah-mudahan dengan sikap
kita ikhlas nak ambil berat tentang mempelajari ilmu akidah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keturunan kita sampai kiamat besok, insya-Allah. Itu harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey. Bermula ilmu tauhid itu daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Maknanya ilmu tauhid ni diambil dalilnya, bukti-buktinya daripada dalil yang yakin, bukti-bukti yang yakin, iaitu masalah. Bukan khayalan, bukan buah fikiran alim ulama, dah. Diambil daripada apa yang difaham daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Bukan pandai-pandai ulama tu, Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah, pandai-pandai maknanya mengarang-ngarang suatu benda yang tak ada sangkut paut dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian apa lagi? Yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambil daripada dalil yang diyakinkan. Dan bicara ilmu ini, apa yang nak dibicarakan, apa yang nak disembangkan, apa yang nak dibahaskan, apa yang nak diceritakan, apa yang nak dihuraikan dalam ilmu tauhid ni. Baik, kenapa dipanggil ilmu tauhid, sahabat? Kenapa dipanggil ilmu tauhid? Kenapa dipanggil ilmu tauhid? Dipanggil ilmu tauhid ni, diletakkan namanya ilmu tauhid di antara sebabnya mana-mana mereka yang mempelajari ilmu ni, memahami ilmu ni, diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala serta menyerapkan kefahaman ilmu tauhid ni dalam dirinya, insya-Allah dengan izin Allah dia akan menjadi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjadi orang yang senantiasa mengesakan Allah, membesarkan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun, dalam apa jua keadaan sekalipun, dalam mana-mana waktu jua sekalipun, dia akan menjadi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Lawan bagi mentauhidkan Allah ni apa, sahabat? Lawan bagi mentauhidkan Allah ini iaitu menyengutukan Allah. Lawan bagi mentauhidkan Allah, menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka dengan sebab faedah ilmu ni akan menjadikan seseorang itu mentauhidkan Allah. Dengan sebab itulah diletakkan namanya ilmu ni, dipanggil juga dengan ilmu tauhid. Dan kadang-kadang diletakkan dengan nama ilmu kalam, kadang-kadang dipanggil juga dengan ilmu akidah, kadang-kadang dipanggilkan dengan ilmu sifat. Jadi namanya banyak. Jadi di antara tadi tauhid. Baik. Kemudian dan bicara ilmu ini, apa yang nak dibahaskan iaitu pada zat Allah Ta'ala. Nak memperkenalkan kita, nak memahamkan kita tentang zat Allah Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya, bagi zat Allah. Apa yang wajib bagi zat Allah? Maksud wajib di sini, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, wajib akli. Nanti tak lama lagi nanti kita akan belajar hukum akal. Tak lama lagi nanti kita akan bertemu, akan belajar dengan hukum akli, hukum akal. Sebab nak memahami sifat-sifat Allah ni, kita terlebih dahulu mesti mengerti, memahami betul-betul hukum akli, hukum akal yang 3 tu. Kerana hukum akal yang 3 ni, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan tangga, merupakan anak tangga yang menyampaikan kita kepada memiliki akidah yang betul. Jadi dia punya sandaran dia, makna wasilah dia nak menghasilkan akidah yang betul, terlebih dahulu kita mesti memahami hukum akal. Muka surat 10. Muka surat 10. Muka surat 10. Nanti insya-Allah sampai waktunya kita akan sampai bab hukum akli. Akan datang insya-Allah. Sabar. Memang disuruh tamak haloba dalam mengaji, tapi kena sabarlah. Jangan gopoh. Jangan gopoh-gopoh. Memang disuruh tamak mengaji,
Memang disuruh bersungguh-sungguh mengaji, tapi jangan gelojoh. Jangan gelojoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apakah sifat yang mesti ada bagi zat Allah? Sahabat, selama ni adakah kita tahu? Kita dah tahu ke belum? Kalau dah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, mari kita belajar. Yang dah tahu, tak apa, alhamdulillah. Tujuan kita ni nak sebar-sebarkan, nak kongsi-kongsikan bagi kawan-kawan kita yang baru nak tahu. Tak ada jadi masalah. Umur tak jadi alasan, umur tak jadi batasan, sahabat. Allah Ta'ala tak pernah meletakkan syarat nak menuntut ilmu ni mesti umur 18 tahun. Tak. Banyak je orang yang muda-muda tapi tak dapat ilmu mengaji. Sebab apa? Cara mengajinya salah, niatnya salah. Dah ramai juga orang yang umurnya dah banyak, umur 60, 70, 50, tapi bila dia belajar betul-betul dengan niat yang betul, dengan cara yang betul, dia dapat ilmu. Jadi umur tak jadi alasan. Tidak ada istilah terlewat dalam menuntut ilmu. Selagi nyawa kita tak diambil oleh Allah, selagi nyawa kita tak diambil oleh Allah, tidak ada istilah aku terlambat dah nak belajar. Itu semua permainan syaitan, itu semua permainan nafsu yang nak melemahkan semangat kita daripada nak menjadi orang yang menuntut ilmu. Jadi hati-hati kita dengan permainan syaitan, dengan permainan nafsu yang suka psycho kita punya fikiran ni. Suka psycho kita punya fikiran ni. Dia nak melemahkan semangat kita. Kau dah tua dah, umur dah banyak dah, tak payah dah nak belajar ilmu-ilmu macam ni. Kau beribadat saja sudah, tak payah nak mengaji. Jadi kalau kita termakan dengan bisikan ni, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kita akan tinggalkan majlis ilmu. Kita tak akan berat nak belajar. Yang kita akan beratkan beramal ibadah. Sedangkan amal ibadah yang kita buat tanpa ilmu ni sudah tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadat tu sendiri memiliki undang-undang yang tertentu. Memiliki undang-undang, memiliki syarat-syarat, memiliki rukun-rukun yang tertentu yang mesti kita kena tahu, yang mesti kita belajar. Bagaimana kita nak mematuhi undang-undang dalam ibadat kalau seandainya kita tak ambil tahu? Na'udzubillah min zalik. Jauhkan diri kita daripada kelompok, daripada golongan yang menggalakkan melakukan ibadat sebanyak-banyaknya dengan tidak menuntut ilmu. Hati-hati sahabat, banyak golongan yang terpedaya dengan golongan ni. Banyak rakan-rakan kita yang terpedaya, yang terikut dengan fahaman ni. Utama ibadat lebih utama, menuntut ilmu tak penting. Menuntut ilmu sikit-sikit sudah. Yang pentingnya banyak ibadat. Na'udzubillah min zalik. Makin banyak ibadat yang kita nak buat, makin banyaklah ilmu yang kita kena tahu. Kerana setiap ibadat itu berdasarkan ilmu, sahabat. Kita tak boleh nak buat suka-suka. Kerana dalam ibadat ni banyak dia punya halangan, banyak dia punya cabaran, banyak dia punya perangkap, banyak dia punya tipu daya. Banyak orang yang alim yang gagal, banyak orang yang alim yang banyak beribadat tapi amalnya tak diterima oleh Allah. Kenapa, sahabat? Sebab tu jangan kita fikir ibadat ni benda mudah, benda seronok-seronok. Ibadat ni bukan benda main-main, sahabat. Ibadat ni bukan benda mudah, bukan benda seronok-seronok dah. Jadi kena belajar sungguh-sungguh. Kita betulkan niat kita belajar kerana Allah. Mengaji sungguh-sungguh. Saya nak kongsikan sekadar yang saya diberi faham oleh Allah. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang alim. Saya tak alim pun dalam bidang tauhid ni. Saya tahu sikit-sikit. Sebab saya nak kongsi, sahabat. Saya nak kongsi. Saya waktu duduk pondok dulu, saya mengaji tauhid dengan cara yang salah. Apa maksud saya mengaji dengan cara yang salah? Mengaji buka tutup, buka tutup, buka tutup. Pagi baca sebuah kitab, petang baca sebuah kitab, malam baca sebuah kitab, tapi buka tutup, buka tutup. Maknanya saya tak teliti, saya tak perinci, saya tak catat, saya tak dobit. Masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Akibatnya, sahabat, saya nak bagi tahu ni. Akibatnya, bila saya dah balik kampung, saya buka balik kitab tauhid ni, saya tak boleh baca. Saya pun tak faham. Jadi timbul persoalan dalam diri saya, kenapa saya tak boleh baca kitab ni sedangkan dah mengaji kitab tauhid? Kenapa saya tak boleh baca? Saya tak faham. Wallahi saya tak faham pada masa tu. Pada masa tu saya tak faham. Sebab tu sekarang ni saya nak kongsi tips bagaimana nak memudahkan kita seronok nak mengaji ilmu tauhid ni. Saya nak kongsi daripada kesilapan saya nak kongsi daripada kesalahan saya. Saya tak nak kawan-kawan lalui benda yang sama. Buang masa, sahabat. Sebab tu saya pesan, lepas tu alhamdulillah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulang kaji balik, saya rujuk balik, saya cari balik, tapi buang masa lah.
Buang masa dah. Jadi buang masa. Nak kena Allah selamat, jadi nak kena lalui jalan tu banyak kali. Jadi caranya sahabat, seperti mana yang saya selalu pesan, tolong catat, tolong buat nota. Kalau patut rakam agar kita boleh dengar berulang-ulang kali. Sebab ilmu tauhid ni tak seperti ilmu yang lain. Dia nak kena fikir, dia nak kena faham betul-betul. Nak kena catat istilah-istilah yang baru kita dengar, istilah yang kita tak pernah dengar sebelum ni, hari ni kita dengar, kita fahamkan baik-baik. Kita catat supaya nanti kelas pengajian yang akan datang dah tak ada lagi dah masalah untuk nak memahami istilah yang kita baru belajar hari ni. Makna yang minggu depan punya cerita. Minggu depan punya cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena catat. Insya-Allah kalau betul cara kita belajar, insya-Allah kita akan rasa seronok mengaji ilmu tauhid ni. Insya-Allah. Kita usaha sebaik mungkin. Kita usaha sehabis mungkin. Tunjukkan pada Allah kesungguhan kita. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah tolong, mudah-mudahan Allah bantu. Kerana Allah dah janji dah dalam Quran tu, siapa-siapa yang bersungguh, Allah akan bagi pertolongan. Pertolongan Allah tu akan datang, tapi selepas daripada kita berusaha bersungguh-sungguh. Di antara cara bersungguh, istiqamah belajar, niat yang betul, kemudian rajin buat catatan, rajin ulang-ulang dengar. InsyaAllah kita akan dapat rasa ringan, rasa mudah mengaji. Kemudian katanya musannif lagi. Jadi apakah sifat yang ketentuan bagi zat Allah? Kita kena tahu. Kita kena faham. Bila sebut Allah, apa sifat yang mesti ada pada dia sebagai Tuhan? Jadi katakan sifat ketuhanan tu apa? Nanti lagi akan dihuraikan satu per satu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua boleh ngaji sampai khatam, insya-Allah. Dan barang, sebab apa nak kena tahu perkara yang wajib bagi Allah ni? Kenapa kita nak kena tahu apakah sifat yang wajib bagi Allah? Kenapa kita nak kena tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa kita nak kena tahu, sahabat? Supaya kita nak i'tiqad, sebab kita nak pakai. Kita nak pakai sebagai pegangan kita dengan Allah. Pegangan dalam hati kita. Sebab tu wajib tahu apakah sifat yang wajib bagi Allah. Wajib kita kena tahu sebab kita nak pakai, sebab kita nak i'tiqadkan benda ni dalam hati kita. Dan mengetahui perkara barang yang mustahil. Barang yang mustahil, makna apakah perkara yang mustahil bagi zat Allah? Apakah perkara yang akal kita tak boleh terima sekali-kali ada pada Allah? Apakah yang bukan sifat Allah? Kita kena tahu juga. Meskipun benda tu bukan sifat Allah, tapi kita mesti kena tahu. Mesti kena faham. Kenapa mesti kena tahu, mesti kena faham? Supaya kita boleh menjaga hati kita, menjaga akidah kita. Jangan diletakkan, jangan diambil sifat mustahil ini dan diletakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana akan mengakibatkan rosaknya akidah, tergelincirnya iman seseorang. Sebab tu sifat-sifat mustahil bagi Allah ni pun wajib bagi diri kita faham, wajib bagi kita kena tahu. Ada berapa banyak sifat yang mustahil bagi Allah? Ada berapa banyak sifat yang tak layak bagi Allah, yang tak sepatutnya bagi Allah? Kita kena tahu supaya kita boleh menjaga hati kita, menjaga akidah kita. Jangan diletakkan sifat tu pada Allah. Jangan disifatkan Allah dengan sifat-sifat tu, kerana itu bukan sifat Allah. Itu sifat kekurangan, itu sifat kelemahan. Maha suci zat Allah daripada sebarang jenis sifat kekurangan. Jadi jangan diambil sifat tu dan diletakkan pada Allah. Ini pun perlu kefahaman. Sebab tu kena faham. Sebab tu kena faham. Kita orang awam ni ngaji untuk orang awam, untuk nak melepaskan tuntutan fardu ain kita cukup. Untuk nak lepaskan diri kita daripada sebagai benteng, sebagai Allah perisai untuk menjaga hati kita, akidah kita daripada dirosakkan. Kalau seandainya pahaman kita itu lebih, boleh kongsi dengan orang lain, itu terbaik. Itu lebih baik. Tapi paling tidak untuk kita nak jaga diri kita sendiri. Ini tujuan fardu ain, sebab tu nama fardu ain. Nak melepaskan diri sendiri, bukan nak melepaskan orang lain. Kalau belajar ilmu tauhid sehingga kita boleh melepaskan orang lain daripada kesamaran, keraguan, kesangsian, itu namanya fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Peringkat kita orang awam ni cukup untuk melepaskan fardu ain sudah. Dan barang yang mustahil atasnya Allah, dan barang yang harus baginya bagi Allah. Apa pula sifat yang harus bagi Allah? Kita tak nak terikut pahaman-pahaman tu.
Pahaman Wahabiyah contohnya, mereka mendakwa Allah Ta'ala maha berkuasa seandainya Allah Ta'ala itu nak duduk di dalam alam ini. Itu semua sebab daripada tak faham lah tu. Itu sebab daripada semua salah faham lah tu. Hingga diletakkan sifat makhluk, kelakuan makhluk pada zat Allah Ta'ala. Jadi kita tak risau kalau seandainya ada saudara mara kita, adik-beradik kita, anak cucu cicit kita yang terikut dengan pahaman-pahaman ni, yang akhirnya boleh merosakkan akidah. Kita setuju ke? Kita suka ke? Kita seronok ke kalau ada anak-anak kita yang murtad? Sahabat-sahabat kita yang murtad, yang syirik dalam keadaan tak sedar. Jadi wajib kita jaga diri kita. Jangan terjatuh kepada benda yang merosakkan akidah. Sebab tu kita kena jauhkan fahaman ni. Kena jauh betul-betul. Jangan berjinak-jinak. Na'udzubillah min zalik. Kita ni mati. Di antara benda yang Allah akan tanya besok tentang iman. Pegangan yang betul dalam hati. Jadi kalau kita tak mengenal Allah di dunia ni, macam mana besok dalam kubur waktu ditanya siapa Tuhan, kita nak jawab Allah adalah Tuhan. Sedangkan kita pun tak tahu sifat Tuhan apa. Sifat yang bukan Tuhan apa. Sehingga mensyirikkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Macam mana kita nak jawab dalam kubur besok? Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Sedangkan waktu hidup pun kita tak kenal Tuhan. Hanya tahu nama je. Sebut Allah belas tahun dah. Sebut Allah puluh tahun dah. Tapi sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, bagi Allah kita tak tahu. Jadi belajar sahabat. Belajar sama-sama. Saya bukan marah. Saya nasihat. Minum dulu. Bukan marah dah. Sebab dalam akidah ni kena nak sampaikan tu kena tegas sahabat, kena tegas sebab nak cerita dalam ni makna nak bagi tahu, ya Allah, nak bagi tahu betapa pentingnya belajar ilmu akidah ni. Betapa bahayanya kalau tak belajar ilmu akidah ni. Sebab tu dah sahabat dengar macam saya marah dah, bukan saya marah. Nasihat je. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil minum. Mari kita mengaji sambil-sambil minum. Supaya tak mengantuk mata kita. Minum-minum sambil-sambil, insya-Allah. Bab macam tu kena bagi penegasan lah. Mana bukan benda main-main. Bahaya sahabat. Banyak dah orang kita terikut dengan pahaman tu. Banyak dah sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang terikut dengan pahaman. Ikut sedap mulut je kata Allah Maha Kuasa boleh duduk dalam dunia. Sebab dia kuasa. Jadi tak ada masalah. Kalau seandainya Allah tu nak duduk dalam dunia ni, nak duduk dalam alam ni, tak ada masalah sebab dia berkuasa. Na'udzubillah min zalik. Mana boleh macam tu? Itu membawa kepada menyamakan Allah dengan sesuatu. Bukankah Allah tu bersifat dengan tak serupa dengan yang lain? Mukhalafah. Tak serupa Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tak serupa dengan benda baru. Semangat juga. Minum lah. Semangat tak apa jom sahabat. Kalau kita tak bersungguh, siapa lagi sahabat? Kalau kita tak bersungguh, siapa lagi? Sambil-sambil tu buka kipas ni. Laju kipas ni. Jangan lupa beli nanti Kempen-kempen juga ni. Tapi tujuan kita, utama kita mengaji ni. Ni ada pembaharan depan ni sambil-sambil je. Bukan meniaga ni yang utamanya. Mengaji sambil tak? Tolong niaga ni sambil. Laju pula dah. Kan terbang pula handphone semua. Sahabat Ngaji. Suruh insya-Allah. Okey, sambung lagi. Masa tak banyak ni. Pukul 4 kita nak berhenti dah. Jadi wajib bagi diri kita tahu, faham apakah sifat yang wajib bagi Allah, apakah sifat yang mustahil bagi Allah, dan apakah sifat yang harus bagi Allah. Supaya kita nak pakai sahabat. Jangan kita terikut dengan pahaman-pahaman tu. Bermudah-mudah mengatakan Allah Ta'ala tu Maha Kuasa kalau nak duduk dalam alam ni atas alasan kuasa Allah. Sebab tu nanti dalam sifat 20 ni sahabat akan dihuraikan tentang ta'alluq bagi sifat-sifat yang tertentu. Di sini nanti sahabat akan dapat, sahabat akan nampak betapa Allah SWT, betapa bertuahnya kita belajar ilmu. Betapa bertuahnya. Sehingga kita dapat membezakan manakah pahaman yang betul dan manakah pahaman yang salah. Sebab tu tunggu mengaji kitab ni sampai khatam, baru boleh buat kesimpulan nanti. Jangan belum belajar, belum mengaji, belum faham, dah kata sesat, dah kata salah, dah kata bid'ah, dan macam-macam lagi. Jangan sahabat. Mengaji dulu. Baik.
kemudian yang mustahil baginya, dan yang harus baginya bagi Allah. Dan pada segala Rasul demikian juga. Apa maksud demikian juga? Makna wajib juga kita mengetahui. Makna dalam ilmu tauhid ni juga nak membahaskan, nak menceritakan, nak menghuraikan secara tafsil apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia sebagai Rasul, apa sifat yang ketentuan bagi utusan Allah? Apa perbezaannya? Apa perbezaannya sifat Rasul dengan sifat kita? Sedangkan Rasul manusia, kita pun manusia. Apa perbezaan di antara sifat kita dengan sifat Rasul? Wajib kena tahu. Wajib kena tahu juga, sahabat. Cari duit juga. Kejar duit juga. Ilmu jangan tinggal. Ilmu jangan tinggal. Seseorang tu, sahabat, saya nak bagi tahu ni, seseorang tu, seorang yang kaya raya tu, dia jadi mulia di sisi Allah. Seorang yang kaya, dia jutawan, dia bilioner, dia ahli perniagaan, dia ahli perusahaan. Dia jadi mulia di sisi Allah bukan dengan sebab harta kemewahan yang dia miliki. Dia menjadi mulia di sisi Allah dengan sebab ilmu dan amal dia, sahabat. Orang yang ada rupa pula, orang rupawan, jelitawan, dia angkasawan. Dia menjadi mulia sisi Allah bukan sebab dia angkasawan. Dia jadi mulia sisi Allah sebab ilmu dan amal yang ada pada diri dia, bukan sebab dia angkasawan, bukan sebab dia rupawan. Dia seorang suri rumah, dia jadi mulia sisi Allah bukan sebab suri rumah, sebab ilmu dan amal dia. Dia sebagai seorang suami, dia jadi mulia sisi Allah bukan sebab dia seorang suami, sebab ilmu dan amal yang ada pada diri dia itulah. Sebab tu mana-mana pun sahabat yang duduk menuntut ilmu, ikhlas niatnya, beramal dengan ilmu, dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dia memiliki pangkat darjat yang istimewa di sisi Allah. Kalau dia orang kaya, dia jadi mulia di sisi Allah bukan sebab kaya dia, sebab ilmu dan amal dia. Masya Allah, tabarakallah, subhanallahu ahsanul khaliqin. Alangkah beruntungnya kamu semua. Alangkah beruntungnya kalian semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang sudi nak menadah dengar ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini khabar gembira. Mudah-mudahan ini tanda-tanda yang baik untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Taala istiqamahkan kaki kita di atas jalan ni, menjadi penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berganding bahu. Sama-sama. Mu'allaf tak faham langsung, tak apa, belajar. Belajar sikit-sikit. Yang nak sampaikan pun kena fahamlah, kena pandai menyampaikan, insya-Allah. Apa pun ilmu semua datang daripada tak faham dulu, sahabat. Daripada tak faham dulu, kemudian dia bersungguh belajar, harap dengan Allah tak putus. Insya-Allah lama kelamaan Allah Taala akan membukakan pintu-pintu kefahaman. Kerana yang memberi kefahaman itu Allah, bukan guru. Yang memberi kefahaman itu bukan usaha ikhtiar kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita belajar. Usaha belajar tu wajib. Adapun kefahaman itu diberi oleh Allah, itu urusan Allah. Tidak berdosa seandainya hari ini kita ikut hadiri kuliah, tapi satu pun kita tak faham, tak berdosa, bahkan dapat pahala. Bahkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Adapun kefahaman itu bonus. Kalau hari ini belajar, hari ini faham, itu kira bonus, sahabat. Tapi orang yang tak belajar, sedangkan dia waras, sedangkan dia orang bijak, seandainya dia belajar, dia boleh pandai, dia boleh reti, dia boleh tahu, tapi dia tak nak belajar, itu hukumnya tetap berdosa. Dia duduk dalam maksiat. Orang yang ada harapan memahami sesuatu jenis ilmu, tapi dia tak nak belajar, dia tetap berdosa. Adapun orang yang berusaha belajar, tapi dia tak mampu nak faham, dia tak diberi faham oleh Allah, tetap dia diberi keampunan oleh Allah, diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan orang menuntut ilmu. Jadi tidak ada istilah rugi dalam menuntut ilmu selagi niatnya betul. Selagi niatnya betul. Sebab tu jaga niat kita. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita daripada niat-niat yang tidak sepatutnya, yang menjadi asbab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dan pada segala Rasul demikian juga, dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul seperti hari kiamat dan lainnya. Jadi dalam ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, nak membicarakan tentang perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun iman itu khususnya. Adapun ilmu fiqh tu, ilmu syariat tu, itu nak menyempurnakan kefahaman kita tentang rukun-rukun Islam.
Sebab tu dalam ilmu fiqh dia akan membicarakan tentang syahadah, dia akan membicarakan tentang sembahyang, syarat rukun sahabatan sembahyang, syarat rukun sahabatan puasa dan sebagainya. Kerana ilmu fiqh itu peranannya nak menyempurnakan rukun Islam. Adapun ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini nak menyempurnakan kefahaman kita, penghayatan kita terhadap rukun-rukun iman. Adapun ilmu tasawuf itu peranannya nak menyempurnakan kefahaman kita tentang ihsan dengan Allah ataupun ikhlas dengan Allah. Itu peranan ilmu tasawuf. Jadi ilmu fiqh kembali kepada rukun Islam, ilmu tauhid kembali kepada rukun iman, ilmu tasawuf kembali kepada ihsan. Malah masih ada lagi kefahaman tentang Allah ada rupa. Itulah sebabnya. Meskipun dia mu'allaf, wajib dia belajar ilmu akidah ni. Wajib dia belajar ilmu akidah. Mu'allaf, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara baru kita, wajib diketengahkan, wajib didekatkan dengan ilmu akidah ni, ilmu tauhid. Ahli sunnah wal jamaah ni jangan diberi peluang mereka itu diambil, dirampas oleh orang-orang yang memiliki akidah yang sesat lagi menyesatkan. Jadi inilah tugas-tugas kita sahabat. Tolong ajak kawan-kawan kita, tolong dakwah, tolong promosi. Jangan malu, jangan segan. Kita tengok orang lain tak malu sikit pun mempromosikan program-program maksiat, mempromosikan maknanya rancangan-rancangan yang maksiat, live-live yang maksiat, yang lagu-lagu, bergebut-gebut kongsi, bergebut-gebut share, sikit pun tak rasa bersalah. Kenapa kita nak sharekan benda yang baik ni, ilmu yang baik, ilmu yang paling mulia ni, kita nak segan, kita nak malu? Kenapa kita nak malu dengan kebaikan? Kenapa kita nak malu dengan kebenaran? Orang yang menyebarkan fahaman yang salah tu tak segan silu, bahkan mereka bersemangat lebih daripada kita lagi menyebarkan fahaman yang sesat. Maka kalau kita tidak bersemangat, kalau kita tak nak bekerjasama sahabat, habislah kita. Tak mustahil akan terkubur fahaman akidah ahli sunnah yang sebenar ni. Kalau kita ambil sikap peluk tubuh, engkau, aku. Jadi jangan sahabat. Mari pakat-pakat kita tolong agama Allah. Mari pakat-pakat kita perjuangkan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan pada agama sebelum kita mati. Mudah-mudahan jadi jariah bagi diri kita besok. Mudah-mudahan jadi asbab Allah redha kepada kita. Meskipun kita ahli maksiat, meskipun kita bukan orang baik, meskipun kita selalu leka, selalu lalai, selalu lupa, tapi ada kita nak tolong agama kita. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi dalam ilmu ni juga nak dibahaskan tentang perkara yang bersangkut paut dengan hari kiamat dan lainnya. Dan faedah ilmu ini, baca lagi, terus lagi. InsyaAllah pukul 4 suku itu berhenti. 4 suku itu berhenti, 4 suku. Dan faedah ilmu ini, apa faedahnya? Kalau orang tanya, apa faedah kau mengaji sifat 20 tu? Apa faedahnya kau mengaji kitab Faridatul Faraid tu? Apa faedahnya kau mengaji kitab Risalah Al-Misbah Al-Munir tu? Dia tanya kita apa faedahnya. Apa faedah dia kata macam tak ada faedah je mengaji sifat 20 tu. Ni nak bagi tahu, ni faedah dia. Ni faedahnya. Mendapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Mana bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang dapat menguasai ilmu ni, bagi orang yang diberi kefahaman oleh Allah dan beramal dengan ilmu ni, faedah yang diperolehi apa? Dia akan memperolehi kemenangan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat. Kenapa pula tu? Kenapa pula orang yang memiliki akidah yang betul, amal ibadat yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sebesar-besar amal sampailah sekecil-kecil amal akan diterima dan diberi ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila akidahnya itu betul, bila akidahnya benar. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki akidah yang betul, orang yang memiliki akidah yang salah, apa pun amalan yang dibuat, sebesar mana pun, sebanyak mana pun yang dibuat, memakan modal sebesar mana pun, berwakaf contohnya, buat 20 buah masjid, duk jaga anak yatim 200 orang, duk bina rumah anak yatim, sedekah sini, sedekah sana, dalam keadaan dia memiliki akidah yang sesat, akidah yang salah tadi, ketahuilah sesungguhnya segala amal ibadat yang dibuat itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana Allah tidak menerima amalan yang dilakukan oleh orang yang tak beriman dengan Allah. Orang yang memiliki akidah yang salah, yang sesat ni orang tak beriman, sahabat. Kena faham elok-elok.
Sebab ada orang tanya, Ustaz, kalau akidah kita salah, kita beriman ke tidak? Kalau orang tu akidah dia menyimpang, menyeleweng, dia tu beriman ke tidak? Jawabnya tidak beriman lah. Itulah yang dimaksudkan dengan rosak akidah. Bukan maksudnya orang yang rosak akidah ni dia masih duduk dalam golongan orang beriman lagi. Tak. Sebab iman-iman tu, saya dah ulang banyak kali dah. Beriman-iman tu maksudnya pegangan dan kepercayaan, i'tiqad yang betul terhadap Allah. Itu nama iman. Bukan sembahyang tu iman, bukan puasa tu iman, bukan haji tu iman. Itu Islam. Iman-iman ni mana pegangan dan kepercayaan yang betul dalam hati. Sebab tu kita kena belajar ni, kena pastikan. Kita kena cek balik kepahaman kita dalam hati ni betul ataupun salah. Kalau salah, cepat-cepat kita baiki. Kalau betul dah, Alhamdulillah. Kalau salah, cepat-cepat kita baiki, sahabat. Kalau tak, penat kita, rugi kita. Allah Ta'ala bagi umur panjang atas dunia ni, beramal ibadat macam-macam, tapi akhirnya Allah tak terima. Sebab akidah kita sesat. Jadi jangan kita leka dengan benda-benda yang tak berapa nak penting. Jangan kita leka dengan belajar ilmu-ilmu yang tak berapa nak penting, sehingga kita meninggalkan ilmu yang penting. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak pesan satu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, syaitan dan nafsu bukan sekadar mengajak kita membuat dosa dan maksiat. Syaitan dan nafsu bukan sekadar mengajak kita membuat benda, mengajak kita membuat dosa dan maksiat. Ada kalanya syaitan dan nafsu ini mengajak kita melakukan ibadah, tetapi dengan makna mereka memasang perangkap agar kita leka, agar kita cuai, sehingga meninggalkan benda yang lebih utama. Ustaz, tidak akidah itu tiada kepercayaan pada Allah. Apa maksud? Mana orang yang tak ada akidah ni, mana orang yang tak ada pegangan. Yang salah adalah orang yang tidak memiliki pegangan yang betul, orang tak beriman. Contohnya begini. Di antara tipu daya nafsu dan syaitan, sahabat, hati-hati. Pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat, pakat-pakat saling berpesan. Syaitan nafsu dia mengajak kita mempelajari ilmu-ilmu yang tidak afdal, yang kurang afdal, agar kita terleka dan terlupa untuk menuntut ilmu yang lebih afdal. Dia mengajak kita mengaji ilmu-ilmu yang fardu kifayah, supaya kita berpaling daripada mempelajari ilmu yang fardu ain. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita, sahabat. Kadang-kadang kita tengok dalam majlis ilmu, contohnya kelas pengajian tafsir, kelas pengajian kitab tafsir, ramai orang mengaji. Tapi dalam ramai-ramai yang mengaji kitab tafsir tadi, ada 2-3 orang sahaja yang belajar ilmu fardu ain. Selebihnya semua tak nak belajar ilmu fardu ain kerana terpedaya, tertipu dengan permainan syaitan tadi, mengajak mempelajari ilmu yang fardu kifayah agar meninggalkan fardu ain. Apa yang jadi kalau kita ni sekadar tahu belajar ilmu fardu kifayah dan meninggalkan fardu ain, amalan kita takkan jadi betul dan diterima oleh Allah selama-lamanya. Amalan ibadat kita tetap jadi salah, sahabat. Amal ibadat kita tetap salah dan takkan diterima oleh Allah. Kerana ilmu dalam fardu ain ni ilmu yang sangat penting sebagai dasar, sebagai asas, sebagai tunjang untuk mengesahkan amal kita. Tiba-tiba kita tinggalkan. Berapa ramai orang yang mengaji kitab tafsir, berapa ramai orang yang mengaji ilmu hadis, kitab hadis, tapi mandi wajib tak pandai. Mandi wajib tak tahu, ambil wuduknya tak betul, rukun qaulinya ke laut dan sebagainya. Itu contoh, sahabat. Itu contoh. Ngaji tafsir mau, tapi belajar tajwid tak mau. Ngaji tafsir mau, tapi ngaji tajwid tak nak. Macam mana tu? Padahal mempelajari tajwid itu wajib, sebab nak memperbetulkan bacaan, khususnya dalam solat. Jadi hati-hati dengan permainan syaitan. Hati-hati dengan permainan syaitan, sahabat. Dia punya tipu daya sangat licik. Sangat licik, sahabat. Jadi dulukan ilmu fardu ain, kemudian sambil-sambil belajar ilmu fardu kifayah. Bukan tumpukan fardu kifayah sambil-sambil belajar fardu ain. Ilmu fardu ain bukan sambilan. Ilmu fardu ain kewajiban, mesti. Kemudian bukan marah tak marah, saya tak marah, nasihat je. Peringatan. Tak nak masuk dalam kelompok tu. Tak nak ada kawan-kawan yang tertipu macam tu. Sayang, penat ibadat nanti. Besok balik akhirat tangan kosong. Jadi dapat kemenangan. Dan agama itu, lagi sambung lagi. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia dihukum oleh Allah Taala. Ni dia nak bagi tahu definisi ataupun takrif apa agama. Takrif agama. Agama tu apa agama?
Agama tu apa? Ni dia nak bagi tahu sini. Agama itu ibarat daripada perhimpunan. Ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah. Maksudnya mudah faham. Agama itu apa maksud agama? Agama itu bermaksud undang-undang, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci dari sebarang jenis kekurangan. Jadi hukum hakam itu, undang-undang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya yang mukallaf. Hamba-hambanya yang mukallaf. Apa hamba mukallaf ni? Bukan muallaf, mukallaf. Jangan tidur. Oi. Janganlah tidur. Ada yang tidur tak? Siapa tidur? Kat tangan. Siapa tidur? Ada ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Acep. Siapa tidur? Cuba jawab, siapa tidur? Baring-baring tu bahaya tu kan, terlelap tu kan. Berasa macam dengar, rupa dah mimpi nanti kak. Jangan main-main. Ada yang tidur tu, ada yang on live aja, tapi tuan entah mana-mana. Masya-Allah. Ada yang on, saya kata bagusnya ada 90 orang haji. Punya 3 orang je. Ada hantu semua orang baik-baik, semua orang bagus-bagus. Semua orang semangat-semangat ni, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap lagi kita berhentilah, sekejap lagi kita berehat. Nanti ada masa kita sambung lagi insya-Allah. Sambung sikit lagi. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala agama. Dah faham dah tadi. Makna agama ni adalah, maksud agama ni maksudnya undang-undang yang datang daripada Allah. Kemudian Allah bagi kepada Allah, wahyukan kepada para rasul. Kemudian rasul ni menyebarkan undang-undang tadi. Itulah yang dimaksudkan dengan agama. Yang diberatkan atas mukallaf. Apa maksud mukallaf? Ada 4 syarat mukallaf. 4 sahabat. Ada 4 syarat mukallaf. Tak apa, itulah faedah kita belajar ni. Yang lupa ingatkan balik. Yang tak pernah belajar, baru belajar. Yang dah faham, bertambah faham. Yang dah ingat, bertambah ingat. Okey, ada 4 syarat mukallaf. Yang pertama, berakal. Apa maksud mukallaf? Pertama-tama sekali kena faham dulu. Mukallaf ni apa maksud mukallaf? Orang yang diberatkan hukum Allah. Orang yang dipikulkan hukum Allah. Orang yang tak boleh lari daripada mentaati hukum hakam Allah. Itu makna mukallaf. Mukallaf. Yang pertama, dia berakal. Makna dia bukan orang gila. Dia waras. Cuba tengok. Ada tak syarat yang pertama ni pada diri kita, sahabat? Nombor 1 ada tak? Berakal. Ada tak berakal? Jawablah, orang tanya. Janganlah bagi saya cakap seorang-seorang. Sian saya cakap seorang-seorang. Nombor 1. Syarat mukallaf nombor 1. Tolong jawab. Tolong. Malu lah kita dengan tu. Apa dia orang nak grow account tu. Nak cari follower ramai tu. Bukan main komen tak berhenti. Siapa nak komen nak? Nak tak berhenti. Malu kita. Semangat, kita kena semangat sahabat. Semangat. Insya-Allah. Yang pertama, berakal, maknanya waras. Tidak gila. Okey, maknanya dah ada pada diri kita syarat yang pertama. Syarat yang kedua, baligh. Syarat yang kedua, baligh sahabat. Jadi dalam ni ada tak yang belum baligh lagi? Ada yang belum baligh ke? Masih waras. Alhamdulillah. Muka surat berapa? Muka surat berapa Muka surat berapa? Muka surat 10 lagi. Kita tak ada nak baca laju-laju. Baligh. Pastikan dah baligh ke belum? Cukup umur di sisi syarak. Bukan cukup umur macam kita tengok kat kedai-kedai tu. Masuk snooker umur 18. Makna kalau 17, makna bawah umur lagi tak boleh pergi masuk pusat snooker. Mukallaf makna baligh.
Makna kalau laki-laki dah balik kalau laki-laki balik dengan keluar mani, Masya Allah, ada yang tak mimpi lagi. Baik. Dia bukan syarat mimpi. Dia tak syarat mimpi. Berat ni. Tak syarat mimpi. Baik. Balik ni keluar mani. Kita cerita laki-laki dulu. Keluar mani. Keluar mani dengan jalan sendiri. Dengan suka hati. Dia berusaha mengeluarkan mani dia. Dia beristimna ataupun beronani. Keluar mani. Perbuatan tu haram. Cuma nak cerita, kalau keluar mani dengan jalan usaha sendiri, umurnya pula 9 tahun hijrah. Paling makna umurnya waktu tu 9 tahun hijrah, paling cepat balik bagi laki-laki 9 tahun hijrah, keluar mani atas jalan usaha sendiri ataupun keluar mani dengan jalan bermimpi. Dengan jalan bermimpi, maka baliklah dia. Tiba-tiba laki-laki ni tadi dia tak pernah keluar mani. Dia tak pernah bermimpi, dia tak pernah usaha keluarkan mani, dia tak pernah beronani, beristimna. Tiba-tiba sampai umur dia 40 tahun tak keluar mani lagi. Adakah dia tak balik? Dia balik, sahabat. Jangan tunggu sampai umur 40. Bukan tunggu kenapa pakcik tak semayang, pakcik. Kenapa tak pergi solat Jumaat, pakcik? Pakcik tak balik lagi sebab pakcik tak pernah keluar mani lagi. Berat. Pakcik, oi. Bukan syarat keluar mani. Umur 15 tahun. Ada kecam tu. Boleh jadi ada lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa. Kalau tak keluar mani, cukup dengan umur 15 tahun hijrah. Apabila umurnya cukup 15 tahun hijrah, keluar mani, tak keluar mani, laki-laki tadi dikira akil balik dah. Dikira balik cukup umur dah. Jangan nak mandai-mandai sesuka hati nak nunggu sampai umur 60. Orang perempuan pun macam tu. Seawal-awal umur balik dia 9 tahun hijrah. Bila keluar darah haid dia, mengikut syarat-syarat dia. Darah haid tu ada syarat-syarat dia nak hukum darah haid. Orang perempuan, orang lelaki kena belajar bab haid ni. Khususnya orang laki-laki. Khususnya orang perempuan ataupun suami kena belajar bab haid. Meskipun kita laki-laki tak ada darah. Yang adanya naik darah, kering darah. Kadang-kadang hisap darah. Oi, laki-laki. Meskipun kita laki-laki tak ada keluar darah haid, kita kena belajar juga bab darah ni. Bakar darah, kering darah. Bila bakar darah? Bila orang rumah kita buat perangai. Bakar darah kita. Dia pergi shopping, kering darah kita. Dia buka TikTok shop, kering darah kita. Dia buka Shopee, kering darah kita. Darah manis. Darah manis tu lain sikit. Muntah darah, Masya Allah. Macam lah kurang ni. Muntah darah, naik darah, cekik darah, hisap darah. Meskipun kita laki-laki wajib mempelajari bab haid ni, bab nifas, bab istihadah. Kenapa? Kerana wajib kita nak mengajar isteri dan anak-anak kita. Kalau tak tidurkan, betul. Air mata darah, Masya Allah, tak darah tinggi. Astagfirullah. La ilaha illallah. Macam-macam lah korang ni. Darah tinggi, Masya Allah. Laki-laki banyak dah tak kuasa belajar. Apa puasa pula. Darah mendidih. Masya Allah. Subhanallah. Macam-macam juga terror korang ni. Banyak perkataan daripada darah ni. Okey. Kembali balik. Kita nak berhenti dah sekejap lagi, nak asar dah. Okey. Jadi orang perempuan dia seawal umur 9 tahun hijrah. Kalau kita ada anak perempuan, tiba-tiba dia mengadu dengan mak dia, mengadu dengan mama dia, cekik darah.
Dia mengadu dengan mama dia mengadu dengan ibu dia. Dia kata ada darah. Tengok dulu, kena pastikan darah tu darah haid ataupun tidak. Maka belajar bab fiqh. Belajar dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia akan ajar kita bab haid, bab nifas, bab istihadah. Banyak orang perempuan, lebih-lebih lagi remaja perempuan yang tak tahu tentang masalah darah haid, darah nifas, darah istihadah ni, sehingga ramai yang solat dalam keadaan dia sedang hukum haid. Banyak orang yang tak solat dalam keadaan dia tak ada haid. Dia bukan duduk dalam hukum haid, tapi dia tinggalkan solat. Ada orang yang meninggalkan solat dalam keadaan dia suci, dengan sebab dia tak tahu. Jangan cepat sangat. Rakam. Rakam. Kalau takut tertinggal, rakam. Baik. Jadi kena belajar. Sebab tu orang perempuan khususnya dan orang lelaki kena belajar juga. Sebab kita wajib nanti mengajar isteri kita. Wajib kena belajar. Bab haid. Okey, seawal umur 9 tahun hijrah. Tiba-tiba seorang perempuan ni umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun tak pernah keluar darah. Tak pernah keluar darah haid. Tak pernah keluar darah haid. Maka dia dikira balik apabila umurnya cukup 15 tahun hijrah. Maka jangan tunggu sampai umur 70. Jangan tunggu sampai umur 70. Okey, yang ketiga, syarat mukallaf, iaitu mana? Sampai kepada dirinya seruan agama Islam. Sampai kepada dirinya seruan agama Islam. Sampai kepadanya seruan agama Islam. Maknanya kalau tak sampai seruan agama Islam pada diri dia, dia tidak mukallaf. Meskipun dia berakal, meskipun dia baligh, tapi oleh kerana tak sampai kepada dia seruan agama Islam, dia tidak mukallaf. Maknanya dia tidak diberatkan hukum Allah. Jadi dia tak ada dosa. Orang macam tu tak ada dosa, tak ada pahala. Contohnya lah sekarang ni, di atas dunia ni ada satu kepulauan, contohlah satu kepulauan yang di situ tak sampai dakwah agama Islam. Tak sampai dakwah agama Islam. Sedangkan dia berakal. Sedangkan kalau orang laki-laki kat pulau tu Pulau Mani dah, orang perempuan Pulau Darah Haid dah, tapi tak sampai seruan agama. Adakah dia mukallaf? Tak. Jadi tak berdosa dia tak solat, tak berdosa dia minum arak, tak berdosa dia berjudi dan sebagainya. Hukum Allah kerana tak cukup syarat ahli fatrah. Kemudian syarat yang keempat, dia boleh melihat ataupun dia boleh mendengar. Salah satu. Dia boleh melihat ataupun dia boleh mendengar. Saya percaya kawan-kawan yang ada kat dalam ni boleh melihat dan boleh mendengar. Jadi kita untung. Dua-dua panca indera ni Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Kita boleh melihat dan kita boleh mendengar. Jadi apabila berhimpun empat syarat ni, mereka mukallaf. Mereka adalah orang yang diberatkan hukum Allah. Mahu tak mahu, suka tak suka, kena ikut. Sebab ini perintah Tuhan yang menjadikan kita. Ini perintah daripada Allah yang memberi kita pelbagai jenis nikmat dan pertolongan. Jadi mahu tak mahu kena taat, kena patuh, kena ikut hukum hakam Allah sebab kita mukallaf. Adapun tak cukup, apabila tak cukup syarat ni, dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Okey, teruskan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mukallaf atas lidah Rasulnya yang membawa akan mereka itu kepada kebajikan yang kekal. Maksudnya agama ni bila kita amalkan dalam kehidupan kita dengan betul, dia akan menjamin apa? Menjamin diri kita mendapat kebajikan yang berkekalan nanti di hari kiamat. Kemudian, dan segala tanda agama itu empat. Okey, lepas ni kita berhenti. Habis empat ni kita berhenti. Dan segala tanda agama itu ada empat. Tanda agama itu ada empat. Nak mengatakan seseorang itu adalah orang yang beragama, memiliki agama yang benar, ada empat syarat duduk pada diri dia. Mana? Pertama sahabat. Orang yang dikatakan mana? Memiliki agama. Orang ni ada agama. Kita kata orang ni orang ada agama. Dia ni orang ada agama. Mana? Syarat yang pertama, sah i'tiqad. Memiliki akidah yang
yang sah. Makna pegangan dalam hatinya sah, pegangan dalam hatinya betul, pegangan dalam hatinya tepat seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Memiliki akidah yang betul, memiliki fahaman yang betul, memiliki akidah yang betul dalam hatinya. Ini tanda orang yang ada agama. Iaitu mana? Jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Makna pegangan dalam hatinya itu sama seperti yang dibawa oleh Nabi SAW dan sama seperti yang ada di dalam diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu maksud dia. Jadi jazam yang putus. Itu syarat yang pertama. Tanda sah agama. Tanda adanya agama. Putus tak berubah, betul. Itu namanya jazam yang putus. Senang, susah, sehat, sakit, untung, rugi. Duduk negara dalam Malaysia, duduk luar Malaysia, duduk atas bumi, duduk atas langit, duduk dalam laut, pindah planet Pluto, pindah planet Zuhal, dia tetap pegangan dia begitulah, tak berubah. Ni muka surat 5 kan? Tak. Kitab saya muka surat 10. Kitab saya muka surat 10 ni. Kitab Faridah, jangan salah. Kitab Faridatul Faraid. Ni edisi lama. Yang ni edisi baru. Tak tahulah dalam beg tu ada lagi tidak kitab, tak tahulah. Kemudian, itu yang pertama. Jadi sebab itu pastikan, sebab tu kita kena pastikan akidah dalam hati kita ni mesti betul mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana kita nak pastikan betul ataupun salah? Inilah sebabnya saya ajak kawan-kawan mengaji ni. Inilah sebab saya ajak kawan-kawan ni, marilah belajar, marilah mengaji. Daripada sini nanti kita boleh semak pegangan dalam hati kita betul ataupun tidak seperti yang diajar dalam kitab ni. Kalau tak belajar mana kita nak tahu? Nanti kita syok sendiri, berasa macam tahu tapi salah. Tak nak macam tu. Okey, yang kedua, benar qasad. Orang yang ada agama ni, yang pertama i'tikad dia betul. Yang kedua, benar qasad, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Menunaikan ibadat dengan ikhlas. Qasad ni makna tujuan. Tujuan ibadat tu. Kalau sekarang ni kita mengaji, apa tujuan kita mengaji? Apa tujuan kita mengajar? Apa tujuan kita solat? Apa tujuan kita mendengar? Apa tujuan kita tutup aurat? Apa tujuan kita mengeluarkan zakat? Apa tujuannya? Itu tujuan qasad. Jadi orang yang memiliki agama, kita nak kata dia ni orang agama, dia orang ni ahli agama. Yang pertama, akidah dia mesti betul mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berimamkan mana? Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Dua ni sahabat. Kalau seorang tu menafikan, kalau seorang tu menolak, dia kata aku tak ikut akidah yang diajar oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan aku tak ikut akidah yang dibawa oleh Abu Mansur Maturidiyah, dengan sendiri dia tu bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun dia mengaku aku ni ahli sunnah wal jamaah, meskipun dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni golongan tu pun mengaku dia ahli sunnah, sahabat. Hati-hati. Dia orang pun mengaku dia ahli sunnah wal jamaah juga, tapi dia i'tikad Tuhan bertempat, Tuhan turun naik langit, Tuhan ada muka tapi tak serupa, Tuhan ada tangan tapi tak serupa, Tuhan boleh duduk dalam dunia, macam-macam lagi pahaman. Tapi mengaku ahli sunnah. Na'udzubillah min zalik. Itu bukan ahli sunnah, itu ahli punah, tuan-tuan. Itu ahli punah berjamaah. Kita jangan masuk dalam golongan ahli punah berjamaah. Dia punah seorang, lepas tu ajak jemaah-jemaah lain punah macam dia juga. Jangan, sahabat. Kita belajar ni akidah ahli sunnah wal jamaah ni betul-betul. Bila kita dah faham ilmu yang duduk, yang ada dalam kitab ni, dengan sendiri nanti bila datang kepada kita pahaman-pahaman yang lain, kita boleh bezakan, sahabat. Dengan sendiri kita boleh bezakan. Sebab kita dah tahu yang sebenarnya macam mana. Jadi bila datang yang tak sebenar, yang tak seiring dan tak selari dengan kita, kita boleh reject, kita boleh tolak. Masalahnya sekarang ni masyarakat kita boleh terima pahaman-pahaman yang macam tu sebab apa, sahabat? Sebab apa, sahabat? Sebab di dalam diri kita ni tak ada pegangan yang betul ni. Kita pun tak tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya macam mana. Kita pun tak tahu, kita pun tak pasti. Sebab tu bila ada orang yang mendakwa di kalangan pahaman-pahaman yang sesat, lagi menyesatkan, mengaku dia orang ahli sunnah wal jamaah, bila dia sebarkan pahaman dia, kita pun boleh terima. Tiba-tiba pahaman yang diajar kita tadi, yang dididik kita tu adalah pahaman yang membawa kita kepada menyamakan Allah dengan sesuatu. Bahaya, sahabat. Sebab tu belajar berdoa ini tujuannya nak menyelamatkan diri kita, nak menjaga diri kita yang terlebih utama. Kemudian turun gear sikit. Dah nak berhenti kan? Dah nak berhenti. Drop gear. Dah nak berhenti dah. Yang kedua, tanda orang yang ada agama benar qasad, makna dibuat ibadat dengan ikhlas.
dia beribadat dengan ikhlas, ataupun dia adalah merupakan orang yang ada ihsan dengan Allah. Macam mana nak menghasilkan ikhlas, macam mana nak menghasilkan ihsan ni? Ngaji dalam saya punya wall, dalam saya punya TikTok shop, scroll kat bawah-bawah tu, dalam saya punya TikTok shop ada kitab Minhajul Abidin, ada kitab Penawar Bagi Hati. Tu ilmu yang ada dalam kitab tu nak mengajar kita, nak mendidik kita bagaimana nak mendapatkan keikhlasan, macam mana nak menjadi orang yang ihsan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam perbicaraan ilmu tasawuf. Ustaz cakap laju macam kereta api. Dah masa dah nak habis. Masa dah nak time. Kena baca cepat sikit lah. Sebab tu kawan-kawan kalau boleh rakam lah. Saya izinkan. Sebab ilmu ni bukan ilmu saya pun. Nak share lah. Nak bagi-bagilah sesiapa pun. Tapi saya harap sangat kalau ada dalam ni yang pandai-pandai, yang mengaji lebih lama, tolong tegur kalau saya silap. Tolong tegur kalau saya salah. Saya bukan ulama dah. Minta ampun maaf. Saya bukan guru mursyid. Bukan guru mursyid. Minta maaf lah. Jauh langit bumi. Kemudian benar kosak. Yang ketiga, menyempurnakan janji. Jadi macam mana nak menghasilkan ikhlas, sahabat? Kena mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak akan mendidik, mengajar kita bagaimana nak menghasilkan ikhlas dalam hati. Mestilah. Mesti kena ada keikhlasan ni. Sebab keikhlasan ini ataupun ihsan itu adalah tanda-tanda orang yang ada agama. Tanda-tanda orang yang memiliki agama yang betul. Yang ketiga, menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tanda orang yang ada agama adalah dia akan menunaikan segala kewajipan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zahirnya ataupun pada batinnya. Mana segala yang Allah wajibkan dalam bentuk ibadat yang zahir dia buat. Apa yang Allah wajibkan di sisi amalan hati pun dibuat. Contohnya sabar itu wajib, ikhlas itu wajib, sangka baik dengan Allah itu wajib. Tu sifat-sifat tu yang wajib dalam hati pun kena ada juga. Itu tanda-tanda orang yang ada agama. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, iaitu mana? Ketiadaan melampaui singkat ataupun batasan, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan oleh Allah SWT. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, sama ada dalam bentuk zahir ataupun batin. Sifat malu contohnya. Itu sifat mahmudah. Itu tanda-tanda, tanda-tanda orang yang ada tanda-tanda orang yang ada agama. Jadi yang keempat apa? Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah pada zahir dan pada batin. Jadi maksiat ni ada maksiat zahir, ada maksiat batin, sahabat. Jangan kita hanya bersibuk berbimbang menahan anggota kita daripada membuat maksiat zahir, tapi kita tak menahan hati kita daripada membuat maksiat batin. Jadi kena dua-dua tu, kena usaha. Kita kena usaha sungguh-sungguh. Kena usaha sungguh-sungguh. Jaga diri kita, berusaha meminimumkan, meninggalkan maksiat yang zahir. Begitulah juga maksiat yang batin. InsyaAllah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tidak mustahil, sahabat. Tak mustahil. Bila dapat pertolongan Allah, tak ada yang mustahil. Habis dah. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Sama macam kitab Misbahul Munir bagi tadi tu. Yang nak menyempurnakan Islam kita, kena bergabung 3 benda, iaitu yang pertamanya Islam, iaitu zahirnya mengikut apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, zahir dan batin. Kemudian yang kedua, iaitu memiliki pegangan dan akidah yang betul menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, iaitu apa? Memiliki ihsan dengan Allah ataupun ikhlas. Ikhlas dengan Allah, ikhlas dalam apa saja ibadat yang dibuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadi tanda tentang situ sahabat. Nanti ada masa lapang, bila-bila nanti saya akan maklumkan lagi bila kita akan sambung balik kitab ni. Malam ni insya-Allah malam ni lepas maghrib dalam pukul 7.50 pukul 8 ada kelas kitab Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir malam ni lepas maghrib. Tapi saya tak pasti dekat situ dia punya line internet dia kat situ okey ke tidak. Line internet situ okey ke tidak. Jadi saya bagi tahu awal-awal lah, tapi saya akan cuba buat live juga. Biasa saya cuba buat. Saya cuba buat. Kalau
harap-haraplah Allah tolong, harap-harap Allah permudahkan, harap Allah bagi lain cantik lah, supaya kawan-kawan yang selalu ikut kelas-kelas ni dapat ikut turut mengaji sama-sama insya-Allah. Kalau tak ada tu saya minta maaf lah tu. Kalau tak ada tu saya minta maaf lah tu. Sebab situ lain kadang-kadang tak okey. Kadang-kadang saya klik-klik tak keluar. Klik-klik nak live tu taknya keluar. Tapi selepas daripada tu sahabat, selepas daripada situ pukul 9.40 malam ada satu lagi kuliah. 9.40 malam ada satu lagi kuliah. Situ tempat clear biasa. Insya-Allah. Insya-Allah Jadi 4.30 saya nak berhenti. 4.30 saya berhenti insya-Allah. Apa pun kita baca dulu. Kita baca doa penutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih alaina qurratan lana fi dinina ma ahli qudri muthaba dzakar. Allahumma khalisna mimma fihi khalasan jamila. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Habis dah? Habis dah? Sembang-sembang boleh dah. Sembang-sembang. Kita habis dah. Baik. Jadi nanti kawan-kawan cuba tengoklah. Cuba tengok dalam tu. Dalam saya punya beg. Ada tak kitab tu? Ada stok ada kitab. Lepas tu boleh tolong-tolong pergi saya punya kedai tu. Tolong datang saya punya kedai TikTok shop saya tu. Dalam tu ada macam-macam benda. Saya niaga saya sambil lah. Ni kipas ni. Jangan lupa beli kipas ni. Tapi dia punya bateri saya tak cocok. Dia punya bateri dia tak ada. Mana ada? Tak ada. Tak masuk pun kaca mana. Ni kat hijau ni. Selepas. Apa? Dia tak cukup cas. Kipas ni angin dia kuat juga sahabat. Kalau kita buka nombor 3, kopiah boleh terbang. Saya tengok. Kalau antum nak pergi jalan-jalan tepi pantai, boleh bawa kipas ni. Pantai tak payah bawa kipas. Ni. Tengok kopiah terangkat. InsyaAllah. Itu hujan. Jadi sahabat, terima kasihlah yang ada support, yang ada support. Terima kasih banyaklah. Ini teh Medina teh. Uish, terbang kopiahnya mai. Bukan kaling-kaling ni. Sahabat dia boleh rendah, boleh tinggi kan. Masya-Allah. Kalau ni sekarang musim apa Musim apa sekarang ni? Buah apa? Syafi'i, buah apa durian? Kalau tak ada pengair, kalau nak gaib buah pelam ke, kalau tak ada boleh guna ni sebab dia boleh hejah. Dia panjang pendek, boleh tinggi rendah. Musim panas, masya-Allah, tak juga. Musim panas. Boleh guna kipas ni, dia boleh tinggi rendah. Jangan main-main. Ni tasbih kokak. Sekarang ni banyak orang pakai tasbih digital tu pun bagus, boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang yang dia lebih syok lagi. Lebih syok lagi pakai tasbih yang jenis macam ni. Tasbih kokak pun ada dalam tu. Ni dulu saya beli waktu saya dekat Syria dulu. Waktu tu tasbih ni mahal lagi. Waktu tu tasbih ni mahal lagi. Ada lagi macam-macam lagi produk yang saya letak dalam saya punya TikTok shop tu. Yang dalam beg ni saya letak yang ada depan mata saya ni. Yang dekat TikTok shop saya tu, silap-silap kereta pun saya ada jual dalam tu. Siapa yang nak beli kereta cari dalam